invite saya lah. Invite saya pada hari ini untuk share sedikit apa benda, perjalanan saya lah, nanti perjalanan saya di dalam industri. Okay, selama ni tahun ke-7 saya. Okay, so saya nak cerita sikit latar belakang saya lah. Ni background saya. Okay, nama saya Muhammad Alfian bin Mansur, baru berumur 32 tahun. Okay, saya start dalam industri pada umur 26. Okay, pada umur 26. Dan tahun ni Alhamdulillah dah dipromot menjadi unit manager 1. Okay, ni asal saya asal daripada Tanjung Karang, Selangor. Saya rasa mungkin you guys tak tahu kot Tanjung Karang tu kat mana. Tapi kalau dekat Selangor tu, kalau tahu pernah nampak sawah padi, situlah tempat dia. Situlah tempat dia. Kalau datang sana, memang orang akan pergi sana tangkap gambar, post kat Facebook. Cantik. Hijau je kan, cantik je. Yang kita makan hari-hari itulah. Itulah tempat dia. Okay. Dan pendidikan saya belajar setakat ijazah sarjana muda, Human Resource, sumber manusia. Okay. Dan pengalaman bekerja saya tak lama. Saya bekerja selama 2 tahun je kalau ikutkan. 2013 hingga 2015 di Petra Energy Berhad. Petra Energy pun ada dekat Sabah. Siapa yang perasan? Ada dekat Sabah. Tapi saya dekat SQ lah, SQ dekat Selangor lah, dekat Damansara. Dan pada tahun 2015 tu saya dah start buat part time. Start buat part time pada bulan Februari 2015 sehinggalah sekarang. Okay. Dan saya decide untuk full time pada tahun 2016 lah, Januari 2016. Okay. So, mana nak next ni? Sedikit pencapaian saya lah ni, achievement saya. Ni achievement selama saya berada dalam industri. Pada tahun 2015, saya contracted as a part time lah daripada Februari. Sebenarnya until September kalau ikutkan September, tapi sebab nak tunggu notis 3 bulan dekat tempat kerja lama, so memang Januari lah senang cerita. Januari saya start full time. Dan pada tahun 2015 ni saya buat part time selama berapa lama, lebih kurang dalam 9 bulan tak sampai 7 bulan kot. Okay, and then saya decide untuk full time lah pada tahun 2016. Okay, ni antara achievement saya. 2016 first saya Star Club. Okay, waktu saya full time Star Club Croatia, and then seterusnya Star Club Budapest sampai last year Star Club Rome dan juga MDRT. Okay. So, okay. Kenapa saya ni tak payah, ni sebenarnya slide lain tahu ni sebenarnya, tak saya pakai je slide ni. Okay. Kenapa saya memilih untuk jadi ejen Takaful ni tak payah cerita lah sebab semua orang dah jadi ejen Takaful. Ini bukan untuk BYB kan. Saya rasa saya salah buka slide, sorry. Slide dia sama. Sorry. Allah itu BYB, ya Allahu Akbar. Ya Allah. Sorry, patutlah lain macam je. Okay, sorry. Apa bang, teruskan. Okay, ni kalau kita tengok tadi achievement saya, kontrak pada bulan Februari. Okay, sebagai part-time. Dan saya tutup pada tahun tu 100,000 je lah, 100,500 TPC. Dan saya terus ke full-time pada Januari 2016 dan Alhamdulillah itu adalah full-time Itu adalah Star Club pertama saya. Okay, Star Club pertama saya EWP 309,000 dan seterusnya. Kalau kita tengok kat situ straight, kita straight cuma terkucil sikit pada tahun 2017 ni. Star Club tapi PWP. Sebab kat sini saya percaya, saya rasa semua orang pernah merasainya. Okay, sebab bagi saya Star Club pertama tu kita nak dapat sangat mudah. Star Club pertama bila dapat tu kita rasa macam wow, best gila. Aku boleh buat, aku percaya aku boleh buat. Tapi sebenarnya bagi saya dia punya challenge dia adalah untuk kita pertahankan Star Club kita yang pertama tu, nak dapat Star Club kedua. Macam-macam challenge yang kita akan hadap. Time tu lah kita rasa berat, nak pergi. Tapi Alhamdulillah dari rezeki saya juga tahun tu memang fight. Saya ingat time tu 1 Disember. Ni memang pengalaman yang paling saya ingat lah. 1 Disember 2017 tu saya baru 180,000 TPC, nak kejar lagi 50,000. Saya rasa boleh ke ni? Boleh ke tak boleh? Tapi saya fikir satu je lah. Kalau saya tak dapat Star Club tahun kedua ni, memang kena bahan nanti orang kata Star Club sekali itu nasib. Jadi saya tak nak lah benda tu. So saya fight, Alhamdulillah rezeki saya. And then 2018 terus Star Club juga Portugal, Istanbul dan Rome. Mungkin ramai yang tak kenal saya kot, yang tak pernah nampak saya, yang pernah pergi Star Club, mungkin ada Star Club yang tak pernah jumpa saya dekat Star Club. Sebab apa? Selama saya jadi ejen ni sekali je saya pergi, masa Greenhorn, Croatia. Yang lain semua saya cash in lieu. Kalau ada pun saya pergi short trip, macam pergi Hangzhou ada pergi dengan Tuan Abdullah. Dengan Tuan Abdullah saya ada dengan dia juga. Itu je lah short trip. Yang lain-lain semua saya tak pergi, saya cash in lieu, saya ambil duit je. Sebab saya ada saya punya mission. Saya dah cakap dengan diri saya, selagi saya tak bawa ejen yang full time, budak direct saya sendiri, saya tak akan pergi. So saya tengah fight untuk benda tu. Okay, so ni sedikit pencapaian saya lah. Dan tahun 2020 tahun lepas adalah pencapaian yang terbesar yang saya rasa saya dapat.
memang kerja pun macam orang gila lah, kalau ikutkan kerja macam orang gila dengan situasi keadaan masa tu. Kita tak pernah berada dalam situasi duduk dekat rumah buat kerja sale ni. Okey. Tapi alhamdulillah dipermudahkan, saya dapat juga Chief Staklat Room, MDRT, dan pada tahun tu juga saya adalah seorang AUM. Okey. Nanti saya akan sharekan apa benda yang saya buat selama kita berada dalam PKP ni. Okey. So, tajuk kita tadi apa tajuk kita? How to do direct approach on Facebook. Okay, how to do direct approach in Facebook. Okay, of course lah, untuk bermain direct approach ni kita kena pegang handphone 24 jam. Jadi ini adalah cabaran bermain dengan media sosial. Bukan satu benda yang mudah nak bermain dengan media sosial ni. Saya percaya ramai orang nampak, ramai orang fikir bermain dengan media sosial ni mudah je. Buka Facebook, post, komen, post, komen, post, komen. Mudah. Tapi sebenarnya banyak cabaran dia. Ini antara cabaran-cabaran dia lah yang saya boleh list down kat sini. Kalau kita tengok, yang pertama, memang saya 24 jam dengan handphone. Daripada dulu sampai sekarang, 24 jam dengan handphone. Even saya tengah bawa kereta pun saya main handphone. Saya tengah makan pun saya main handphone. Itu diri saya. Siapa yang kenal saya, dia tahulah. Okay. Dan yang kedua, bateri handphone memang akan habis lah. Jadi kena modal lah. Kena ada modal sikit untuk beli power bank. 1 ke 2 ke kan. Kalau kita kat luar dulu lah. Kalau kat rumah ni tak perlulah sebab kita ada charger semua, senang. Okay. Dan yang ketiga, ini yang kita kena highlight, yang kita kena tekankan dekat sini, perselisihan faham dengan pasangan. Yang ni paling penting sebab apa? Bila kita sebagai seorang ejen ni, kita bermain dengan handphone 24 jam, okay, cabaran dia adalah pasangan kita mesti akan rasa something yang kenapa laki aku ni asyik main handphone dia, kenapa wife aku ni asyik main handphone dia, ada skandal ke? Dia akan fikir macam tu. Okey, tapi macam mana pun kena bagi tahu dia orang apa yang kita buat supaya dia orang faham. Okey? Dan yang terakhir sekali, kena banyak membaca dan berfikir untuk copywriting. Sebab nak bermain dengan media sosial ni, kita kena banyak membaca, kita kena banyak berfikir, kita nak kena belajar macam mana nak buat copywriting. Sebab copywriting ni sebenarnya untuk permulaan bagi semua orang memang susah. Sebab kita bukannya boleh konsisten posting everyday posting dekat Facebook. Sebab idea tu banyak kita nak kena dapatkan. Tapi cara dia adalah itulah dia, dengan kena banyak membaca dan berfikir. Dan sebenarnya ada setengah orang yang rasa macam, alah macam mana nak buat copywriting, tak apalah aku copy orang punya, aku paste je lah. Benda tu tak ada masalah sebenarnya. Tapi for me personally, kalau boleh belajar untuk buat copywriting sendiri, datangkan ayat tu dengan ayat you sendiri. Walaupun ayat tu bersepah pun tak apa, tak ada masalah. Sebab yang membaca tu kebiasaannya kawan-kawan kita. Jadi dia kenal lah kita. Okay? Alright. Okay. Ini yang kita nak highlight pada hari ni. Okay. Iaitu 4 langkah yang saya guna pakai selama saya jadi ejen daripada tahun 2016 full time sampailah sekarang. Okay. Saya boleh katakan yang saya ni tak ada kekuatan dekat direct approach, tak ada kekuatan langsung dekat booth. Buat tu tetap buat, tapi memang tak pernah ada hasil. Katakanlah kalau duduk dekat booth pun, kalau orang boleh dapat 10 number, saya akan dapat 1 number. Ataupun kadang tak pernah dapat number langsung sebab saya takut nak pergi approach orang. Saya bukan takut, saya boleh approach tapi saya tak nak ada rasa macam bila kena reject tu saya macam demotivate. Jadi saya jadikan benda tu direct approach dan juga booth ni sebagai tempat untuk saya duduk dan support agensi. Saya kena join juga walaupun saya tak suka buat. Okay. Jadi bila saya berada dekat situasi macam tu, apa yang saya fikir adalah pada masa tu tahun 2016, aku tak ada kekuatan dekat booth dan juga DA. So aku kena fikir something new yang aku kena buat yang sama method macam tu juga. Tapi aku suka dengan benda tu. Jadi kat situlah datangnya idea untuk saya buat direct approach dan juga booth dekat Facebook. Dia bukan kita buka booth kat Facebook lah, tapi konsep dia lebih kurang. Kalau kita tengok, bila kita buka booth sebenarnya, ada apa kat belakang kita? Of course lah ada banner. Jadi kita duduk dekat booth tu, orang yang lalu lalang dia nampak kita dan dia tahu kita ni adalah ejen takaful. Okay. Jadi konsep tu yang saya bawakan ke Facebook, yang mana every posting yang kita buat kena bagi orang nampak yang kita ni ejen takaful. So every posting yang kita buat tu adalah ibarat booth yang kita duduk semasa dekat booth. Dekat hospital ke, dekat mall ke. Itulah benda dia. Okay. Dan bila kita dah duduk dekat booth pula, apa yang kita nak buat? Mestilah kita approach orang. Kalau tak approach orang, dia akan jadi macam mana tau? Sorry sekejap. Okay. Bila kita tak approach orang tu, dia akan jadi, kalau dekat booth tadi, situasi dekat booth. Bila kita tak approach orang tu, dia akan jadi macam saya tadi lah. Orang lain boleh dapat 10 nombor, 20 nombor, saya dapat 1 nombor. Kadang tak dapat nombor. Jadi tak ada, orang kata tak ada result. So apa yang saya buat, bila duduk dekat Facebook ni, saya dah buka booth saya. Every day saya buka kedai saya buka booth saya. Orang nampak saya ni ejen takaful melalui saya punya posting. Jadi macam mana saya nak approach orang pula?
Jadi cara dia adalah, nanti saya akan cerita macam mana cara dia. Itu yang kita kena buat. So, kalau kita tengok dekat sini, step yang pertama adalah nampak. Okay. Kita nak kena bagi orang nampak, okay, siapa kita dan apa yang kita buat. Dan kita kena nampak siapa di depan kita tu. Sebab kadang-kadang, masalah ejen adalah bila leader tanya, lama kau tak ada kes ni, apa masalah kau ni? Jawapan dia satu je, tak ada prospek. Betul tak? Setuju? Okay. Jadi sebenarnya, yang kita tak sedar adalah prospek tu banyak dan ramai sangat. Dekat mana dia duduk? Dekat tempat yang kita bermain every day. Dekat Facebook, dekat IG. Itu semua adalah prospek kita. Which is orang-orang yang post every day dekat korang punya wall. Okay? Ataupun yang buat story. Dekat Facebook ke, dekat IG, semua tu prospek. Cuma kita tak tahu macam mana kita nak proses benda tu. Okay. So, macam mana kita nak nampak prospek kita tu? So, kalau kita tengok dekat situ, yang pertama, kenalah rajin tengok posting FB ataupun IG kawan-kawan. Bukan kawan-kawan ejen lah. Tengok kawan-kawan, prospek kita yang bukan ejen yang boleh kita buat sale. Dan yang kedua, rajin-rajinlah tengok story FB, IG ataupun WhatsApp diorang. 3 platform ni, Facebook, IG, WhatsApp. Rajin-rajin tengok story tu. Okay. Dan yang ketiga, scan dan add kawan kepada kawan FB dan IG. Of course lah kita kena tambahkan friend kita dekat FB dan IG supaya dia pergi sampai maksimum 5,000. Barulah kita akan nampak prospek kita tu banyak. Okay, macam mana nak tambah kawan tu? Kebanyakan orang dia suka tambah, dia nampak suggestion daripada Facebook, dia tekan add. Betul Tapi cara saya untuk add kawan dekat Facebook bukan macam tu. Cara saya adalah, macam mana kita nak add kawan dekat Facebook tu adalah sama macam mana kita nak cari prospek dekat luar tu. Mestilah kita nak cari yang berkualiti. So apa yang saya buat adalah, contoh, katakanlah siapa nama saya sebut je lah. Okey, Nafi J. Okey, Nafi J ni kawan saya dekat Facebook, contoh. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan komen Facebook dia, saya akan kerap komen Facebook dia. Okey, kenapa saya komen? Sebab mesti kawan-kawan dia pun akan komen dekat Facebook dia juga. So bila kawan-kawan dia komen dekat Facebook, dia akan keluar notification dekat saya. Jadi boleh tak saya nak scan siapa kawan dia tu? Selepas keluar notification tu, saya nampak kawan dia punya komen tu, jadi saya akan buka profil kawan dia. Bila saya buka profil kawan dia, saya akan scan satu-satu, adakah dia menepati cita rasa saya untuk menjadi saya punya bakal klien. So kalau okey, saya akan add. Okey, terpulang pada masing-masing lah cita rasa masing-masing kan. Mungkin kita mencari golongan-golongan yang profesional. Mungkin kita mencari prospek-prospek yang buat bisnes, terpulang pada masing-masing. Jadi itu adalah salah satu cara untuk tambah friend kat Facebook yang berkualiti. Sebab kebanyakannya kita ni friend kat Facebook banyak kawan-kawan ejen. Bila kawan-kawan ejen ni bukan tak bagus sebab kita boleh share energy, kita boleh inspire dia orang. Tapi kalau boleh balance kan, biar banyak dekat yang bukan ejen. Sebab kita nak buat bisnes dekat sini. Kalau ejen ni kita tak boleh, memang tak boleh nak close dia. Cari ramai kawan yang bukan ejen kalau boleh. Maknanya memang kita kena buat apa tau, kita kena scan balik friend-friend kat Facebook, tengok mana kawan-kawan yang sebelum ni mungkin kita add yang dah lama, 3-4 tahun lepas mungkin tak pernah aktif, tak pernah langsung like kita punya Facebook, tak pernah komen kita punya Facebook langsung. Jadi kalau kita rasa tu tak berkualiti, tolong remove dan cari kawan yang baru. Okay, so tu step yang pertama. Kita bagi orang nampak kita dan kita dah nampak orang. So far dekat sini semua clear step pertama? Clear, mantap. Okay, alright, okay. So step kedua dia. Lepas kita dah nampak orang ni, kita dah nampak prospek ni dekat Facebook, apa yang kita kena buat? Kita mestilah nak kenal dengan dia. Jadi macam mana kita nak kenal dengan dia? So yang pertama adalah kita mesti sentiasa munculkan diri kita. Munculkan diri kita melalui apa? Melalui posting dekat Facebook dan juga melalui story dekat Facebook, IG ataupun WhatsApp supaya orang nampak kita. Okay. Dan yang kedua, cari jalan untuk try. Untuk try ni maknanya untuk approach dia orang ni, prospek-prospek kita tu. So macam mana cara dia? Apa jalan dia? Dah tulis kat situ. Kerap komen dan like FB ataupun IG prospek kita tu. Prospek tu friend Facebook lah. Saya masukkan friend dekat Facebook. Kerap komen dan like FB ataupun IG diorang. And then yang kedua, kerap tegur story FB, IG dan WhatsApp. Sebab sini adalah point untuk start conversation. Ini yang saya banyak buat sebenarnya. Nanti saya akan cerita apa bagusnya kat situ. Dan yang ketiga samalah, scan kawan kepada kawan prospek tu. Kita dah scan tadi, dah add. Kita akan buat benda yang sama. Kita akan kerap komen, kita akan kerap tegur. Okay. Dan last sekali, jangan gopoh untuk jadikan klien. Ini masalah kita, masalah saya masa mula-mula masuk ke platform Facebook ni. Masalah dia adalah dulu tak ada story dekat IG, dulu tak ada story dekat FB, dulu tak ada story dekat WhatsApp. Katakan dekat FB dulu, kita akan nampak cuma dalam Messenger siapa yang online dia kalau hijau.
Siapa yang offline dia akan color grey. Jadi katakanlah kita nampak orang yang online, apa yang kita buat dulu? Apa yang saya buat dulu adalah nampak je orang ni online, saya akan PM dia terus personal. Assalamualaikum. Saya Alfian daripada Perubahan Takaful. Boleh tak kalau saya nak tahu, Encik ada apa-apa plan Takaful tak dengan mana-mana company? Itu cara yang saya buat dulu. Dan saya nampak benda itulah yang menyebabkan ramai prospek lari, ramai kawan-kawan lari. Sebab kita memang datang tu untuk approach sale terus. Kita terlalu gopoh nak jadikan dia klien. Tapi bila saya dah diagnose balik benda tu, saya dah nampak, saya dah scan, baru saya nampak cara dia adalah dengan kerap tegur dekat story FB dan IG. Ini poin paling penting yang you guys kena tekan. Sebab apa? Benda ni saya suka. Okay, katakanlah dalam seharian kita, dalam hari-hari kita, kalau kita tengok dekat FB, dekat IG, dekat WhatsApp, semua orang, kawan-kawan kita, dia akan masukkan story-story diorang ni. Belah pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi, kadang-kadang satu kerugian bila kita tak pergi approach diorang. Okay. Bagi saya, approach tu bukan kita terus nak present dekat dia, tak. Tapi kita ada communication dengan dia, ada conversation dengan dia. Okay. Contoh, katakanlah, dia ni post gambar. Okay, dia ni post gambar. Ada seorang prospek ni, kawan saya ni, dia post gambar, dia buat story gambar makanan. Okay, gambar makanan dekat story dia. Dia waktu tengah hari lah. Dia letaklah kat story gambar nasi ayam contoh. Jadi apa yang saya akan buat? Saya akan buka dia punya story, saya akan komen kat bawah tu. Saya tulis je lah, wih sedap nasi ayam ni, kau beli ke kau masak sendiri? Okay. Jadi benda tu sebenarnya, apa yang saya nak sampaikan adalah, itu adalah cara kita nak kena approach orang. Sebab apa? Best dia main dekat story ni adalah, kita dah ada point yang kita nak tegur orang ni. Dah ada point yang kita nak start sembang dengan orang ni. Okay, setiap gambar dia tu kita boleh tegur dia. Katakan dia post gambar kereta, dia cakap, wih wow, cantik kereta kau. Kat mana kau beli ni? Tanya, aku suka lah tengok kau sekarang berjaya. Itu salah satu point dia. Faham? Jadi setiap story orang ni tolong. Saya minta sangat tolong. Tolonglah. Komen orang. Every day. Every time. Sebab apa? Saya bagi satu situation. Katakanlah kalau kita duduk dekat booth. Kita buat direct approach. Berapa lama? Okey, seorang tolong jawab. Berapa lama dia boleh tahan dekat direct approach dia buat? Berapa lama? Berapa jam? Yang you guys boleh tahan. Ada siapa-siapa boleh jawab? 1 jam. 1 jam penat tak Rizwan? Penat. Penat. Katakanlah biasa 1 jam berapa ramai boleh approach? Biasa 30, 40. 30, 40. Okey. Power lah weh. 30, 40 1 jam sebenarnya banyak tau. Tapi satu benda yang saya nampak adalah kenapa saya convertkan DA dekat luar dengan DA dekat Facebook ni. Salah satu dia adalah saya tak penat yang pertama. Yang kedua, saya takkan dimotivate kalau kena reject. Dan yang ketiga, saya boleh konsisten buat setiap hari. Pasal apa? Kita main FB, kita main DA. Maksud saya DA dekat FB ni lah. Dekat FB ni adalah dengan cara kita tegur orang dekat IG, dekat orang punya story. Satu hari kalau saya kata saya boleh tegur 100 orang, saya boleh approach 1 orang, you guys percaya tak? Sebab apa? Lagi-lagi macam zaman sekarang, zaman PKP, kita duduk rumah. Jadi apa yang kita kena fikir adalah kita kena letakkan diri kita ni dekat tempat orang kat luar tu. Kita duduk rumah boring, tak tahu nak buat apa. Tak habis-habis tengok TV, makan, nanti menghadap Zoom. Lepas tu tengok TV, makan, menghadap Zoom, benda yang sama. Tapi katakanlah, kalau kita boleh buat approach ni, satu hari 100 orang kita approach. Okay, sebulan kita dah boleh berapa orang approach dah? Dah confirm 3,000 orang kita approach. Takkan tak boleh dapat 10 case. Betul? Tapi kena istiqomah, kena konsisten. Dan kadang-kadang kita nampak 100 approach tu terlampau banyak. Tapi bagi saya tak banyak. Pasal apa? 1 jam kita duduk tegur orang kat Facebook, 50 orang pun kita boleh tegur sebenarnya 1 jam. Jadi apa yang saya buat adalah saya letakkan saya punya schedule. Belah pagi saya akan approach 30 orang, belah petang tu saya akan approach 30 orang, belah malam saya akan approach 30 orang. Belah pagi bila waktu yang sesuai untuk saya approach orang adalah waktu sebelum masuk Zuhur. Maknanya waktu sebelum makan tengah hari. Okay, sebab waktu tu orang tengah relax. Orang tengah relax. Kalau prospek lelaki lah, prospek perempuan semua dekat dapur nak masak. Okay. And then waktu petang pula bila saya nak approach. Sebelum asar, maknanya pukul 3 ke 5 tu waktu yang terbaik untuk kita approach. Untuk kita bersembang dengan orang. Mungkin orang tengah kerja. Tapi tengah kerja waktu tu lah waktu yang orang malam nak fikir pasal kerja. Dan waktu malam bila saya nak approach adalah waktu selepas isyak. Pasal selepas isyak orang dah settle solat semua dah. Jadi dia tengah dalam keadaan relax. Jadi memang waktu tu waktu terbaik untuk kita bersembang dengan orang. So, itu adalah cara dia yang you guys boleh buat. Try buat. Okay. Dan macam saya cakap tadi, saya ada cakap dengan moderator kita tadi tu, bukan kita buat hari ni, kita akan dapat result di hari ni juga. Tak. Benda ni proses. Okay, benda ni proses. Jadi nak datangkan result dia lagi 2-3 bulan ataupun tahun depan, kita nak tuai banyak,
kenalah konsisten buat every day. Memang saya cakap 100 tadi. Tak payahlah buat 100. 30 hari pun okey dah. Satu sesi 10 orang. Sebab kita kan, katakanlah kita dah tegur orang kat story ni, confirm dia akan reply. Kita nak bersembang dengan dia kan. Jadi satu sesi tu buat 10 orang. Okay, jadi satu hari dapat 30 orang. Sebulan boleh approach lebih kurang dalam dekat 1000 orang, 900 orang. Okay. Okay. Dan apa tadi saya terlepas cakap tadi? Dekat story tu. Okay, bila dah tegur tu okay, tulis siap-siap siapa yang kita nampak potential untuk jadi kita punya klien ataupun kita punya BOP. Okay, dan nak tegur tu pula satu simple kadang-kadang kita tak perasan story ni sebenarnya dia banyak membantu untuk kita in term of sale. Sebab apa? Bagus dia adalah macam saya cakap tadi, orang yang main story ni hari-hari dia akan masukkan story dia dekat benda-benda ni kat platform-platform ni. Dia akan masukkan hari-hari. Jadi jangan risau. So apa yang saya buat adalah hari ni saya tegur dia, saya takkan cerita masa takaful pun. Tak akan cerita. Saya tegur berkaitan dengan gambar dia tu, and then kita sembang panjang-panjang, dah stop conversation terus. Tak payah nak try masuk, jangan dulu. Besok dia akan buat story yang sama juga. Mungkin story yang berceritakan pasal benda lain. Dan kita masuk juga time tu. Bersembang pasal gambar dia tu. Sebab apa? Kita nak create bonding dengan dia dulu. Kita nak dia rasa selesa dengan kita dulu. Okay. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa kita pun kena buat posting dan jangan lupa kita pun kena buat story kita juga. Sebab apa? Dalam masa yang sama bila dia dah mula okey dengan kita, dah ada orang kata dah selesa dengan kita, sebenarnya dia tahu kita buat apa. Kita buat insurans sebab kita post pasal kita punya bisnes kita. Cuma yang bagus dia saya suka, prospek tu dia tak nampak yang kita ni terlampau gopoh untuk jadikan dia klien. Mesti dia akan fikir macam, Mamat ni kan ini agent tapi dia tak pernah approach aku pun. Okey tak relationship lepas tu? Berbanding dengan katakan kita terus-terus approach dia, confirm dia lari. Tu yang kita selalu komplain, alah kita baru approach sikit dia dah lari, dia tak nak dah kawan, mentang-mentang lah aku agent dah full. Kan? Jadi sebab apa? Sebab salah kita terlampau gopoh nak jadikan klien. Patutnya jadikan kawan dulu. Okay. So selepas kita dah kenal dia dah kenal kita, dah start, orang kata dah start ada conversation dengan dia, apa yang kita kena buat? Ni dia. Macam mana kita nak bagi dia suka dengan kita. Okay. Kalau kita tengok kat sini, poin yang pertama. Nak bagi orang suka dengan kita, of course lah ayat kita kena power, ayat kita kena manis. Jadi kena belajar buat copywriting, not copy paste. Buat ayat you sendiri. Sebab kadang-kadang orang yang baru nak bermain dengan posting ni, dia akan fikir macam, aduh tak ada idea lah ni, aku nak post apa hari ni ya. Aduh tak ada idea lah. Jadi sebab tu saya cakap tadi, poin yang awal tadi, kena kerap, kena rajin membaca, kena rajin tengok posting orang. Tak salah copywriting. Copywriting yang betul adalah dapat get the idea dan buat ayat you sendiri. Contoh, saya ada post panjang-panjang, jadi you nampak idea kat situ. So, apa yang you buat, jangan nak copy 100% dan you paste. Jangan. Ini nasihat saya. Saya tak marah tau. Nak copy lah, tak ada masalah. Tapi kita nak bagi you nampak. Bila you buat dengan ayat you sendiri, dia punya efek dia, feedback dia, ataupun rasa yang orang membaca itu lain. Berbeza dengan you copy paste, orang baca. Sebab katakanlah dekat Facebook tu, kawan-kawan yang kita dah kenal lama. Bila kawan-kawan dah kenal lama ni, dia tahu bahasa kita macam mana. Ayat kita macam mana. Jadi tolong jadi diri sendiri, buat copywriting sendiri, get the idea from others agent and then buat ayat sendiri. Maknanya korang ubah-ubah sikit lah kalau katakan, okay, macam saya ni orang Selangor, kita cakap bahasakan dia saya awak. Kalau katakan orang Kelantan Terengganu cakaplah saya apa mu aku macam tu je lah. Kalau macam Sabah macam mana? Sabah dia cakap macam mana? Aku kau. Tapi kurang lah macam tu kan. Ya dia. Bosku. Bos kita. Jadi kena make sure ayat tu orang yang membaca tu dia tahu itu adalah ayat kita. Tapi get idea from orang lain. Okey, sebab dekat situ kita nak belajar macam mana nak buat copywriting. Okey, lama-lama senang cerita macam inilah. Bila you guys dah buat benda-benda macam ni, tengok apa depan mata pun semua boleh post pasal takaful tau. Tengok katakanlah tengok sanitizer ni pun boleh cerita pasal takaful. Tengok pen pun boleh cerita, boleh relatekan pasal takaful. Semua benda boleh. Dia automatik akan nampak benda tu. Okay. So tu yang pertama, ayat mesti power, ayat mestilah manis supaya orang tu suka nak baca. Dia nampak kita ni, best lah Mamat ni. Aku sukalah baca posting dia. Okay. Dan yang kedua, consistent posting. Ini paling penting. Okay. Sorry sekejap. Anak kacau sekejap. Nangis pula. Sekejap, sorry. Okay. Yang kedua adalah consistent posting. Apa yang kita nak consistent posting tu adalah kadang-kadang kita tak tahu nak post apa. Jadi ini saya dah letakkan poin-poin dia yang kita boleh buat.
Okay, kita boleh post pasal activity, kita boleh post pasal awareness, kita boleh post pasal recognition. That's why ejen baru ke yang lama ke, walaupun recognition yang sekecil-kecil mana pun, tolonglah grab, tolong dapatkan. Sebab bagi kita kecil, tapi bagi orang yang membaca itu besar. Dia akan fikir, wow, ejen aku ni, aku kena ambil ni pasal dia ni selalu dapat recognition. Mesti dia akan stay long dalam industri. Okay. Dan pasal live kita, pasal siapa yang ada anak, postlah pasal gambar anak ke, apa-apa semua tak kisah pun. Jangan posting kita hari-hari tu pasal takaful. Maksud saya bukan hari-hari tu tak boleh cerita pasal takaful. Boleh. Maknanya satu hari macam saya, katakanlah 5 posting, 6 posting. Pasal takaful mungkin saya akan post dalam 2 ke 3 je. Yang lain tu banyak macam pagi, belah pagi. Kalau siapa friend dengan saya kat Facebook, dia perasan lah. Pagi saya akan post pasal motivation. Every morning saya akan post, tak pernah miss daripada dulu. Okay, sebab apa? Konsisten tu yang susah nak buat. Kadang-kadang kita terlupa pagi. Macam saya dah biasa posting motivation pagi kan. Kadang-kadang kalau tak post tu saya macam, aku dah post ke belum? Aku rasa mana dapat idea? Jadi time tu memang dah ada rasa macam tu. Sebab kita dah biasa konsisten. Okay. Dia sama macam kita punya sale. Kita dah biasa konsisten dapat sale. Bila tak dapat sale, kita rasa macam, lain macam rasa bila tak ada close ni. Sama benda tu. Kalau nak bermain dengan posting. Jadi yang ketiga adalah timing posting. Timing ni main peranan. Kalau kita tengok belah siang, pasal motivation yang saya buat, belah tengah hari mungkin kalau ada close case ke ataupun ada awareness yang kita nak bagi pada orang, itu adalah posting dia yang terbaik pada waktu tengah hari. Pada waktu petang pula, ceritalah pasal live kalau boleh. Siapa yang ada anak, main dengan anak ke, ceritalah, tunjuklah gambar anak ke. Kalau lepak kawan-kawan ke, tunjuk ke. Aktiviti ke, hobi ke orang petang-petang ke, buat benda tu. Dan malam boleh je kalau korang nak buat. Macam saya buat sekarang ni, malam adalah waktu saya post saya punya aktiviti malam. Memang saya 24 jam zoom kan ejen-ejen. Every day saya akan zoom dengan ejen-ejen. Okay. So benda-benda ni sangat penting. Dan malam selalu kebanyakan orang, macam ejen-ejen saya pun saya tegur, malam janganlah post pasal sale. Kau post pasal sale pukul 11, pukul 12, siapa nak tengok? Orang nak tidur dah pergi post pasal sale, buat apa? Kan? Postlah benda yang boleh attract orang untuk dia baca. Sebab apa? Kita nak bagi orang seronok tengok kita punya profile. Dan kelebihan kita, kalau kita fikir, kita sebagai ejen takaful, kita ada kelebihan untuk post dekat Facebook every day. Orang lain tak ada. Contohlah, kalau kita kerja company mana-mana lah, kita makan gaji. Kita nak post apa pun tak tahu. Tapi kita sebagai ejen takaful ni, kita sebenarnya tengah menceriakan hari setiap orang ni, hari-hari. Tengah menceriakan orang, bagi dia baca. Jadi senang cerita setiap posting yang kita buat tu kena make sure benda tu mestilah orang happy untuk baca. Okay. Dan yang keempat, jangan sampai sehari pun tak bercerita pasal takaful. Benda ni akan jadi masalah kalau kita tak pernah berfikir pasal benda ni. Pasal apa yang kita buat pasal takaful. Jadi macam mana cara kita nak bercerita adalah, yang pertama kita post je lah kat Facebook. Jadi bila kita post kat Facebook, automatic mindset kita akan fikir pasal kerja. Dan yang kedua adalah post dekat story, sama aja. Dan yang ketiga adalah, buat tadi tu yang saya cakap, approach orang dekat story. Bila kita approach orang, bermakna kita berada dalam mood kita bekerja. Lagi-lagi sekarang ni duduk rumah. Bila kita tak buat something, kita tak buat something bahaya, dia akan membunuh kita. Sebab apa, duduk rumah ni macam-macam lah. Nanti kan nak tengok TV lah, apalah, itulah, inilah, sampai kerja pun tak jalan. Jadi macam saya punya pun, saya buat structure dengan saya punya ejen-ejen pun apa yang saya buat. Saya buka lah, katakanlah, channel pada belah pagi dengan full time. Jadi pagi tu saya buka Zoom macam ni, siapa nak buat phone call buat, tak nak buat phone call tak apa, duduk je dalam channel tu 2 jam, dalam Zoom tu 2 jam. Sebab apa? Saya nak diorang semua ni berada dalam mood bekerja. Kalau kita lepaskan dia duduk kat rumah, memang takkan fikir pasal kerja. Jadi duduk dalam boiler room tu, kau tak nak call orang tak apa. Kau pergi approach orang ni, aku dah ajar macam mana cara nak approach orang dekat Facebook, macam mana cara nak approach orang dekat IG. Buat 2 jam ni, duduk. Kau tak payah buat phone call. As long as kau ada dalam ni, aku nak kau berada dalam mood kerja, okey dah. Itu belah pagi saya buat. And then belah malam pula saya akan buat dengan part time. Benda yang sama. Malam pula je sembang-sembang santai je. Tapi kita nak ada orang berada dalam kita punya mood tau. Dalam kita punya structure kita. Sebab apa? Kalau dulu katakanlah bila kita kat office, kita akan dapat energi jumpa kawan-kawan bila kita datang office. Tapi bila kita kat rumah ni, bila kita nak jumpa kawan-kawan, tak salah tau, mana yang masih ejen pun tak ada masalah. Kalau korang ada buddy-buddy, buat kerja sama-sama. Katakanlah ada 3-4 orang buddy-buddy. So buka seorang, kenalah volunteer. Buka satu Zoom, jom aku nak buka aku punya virtual office ni. Jom kita masuk 2 jam, kita sembang-sembang kat sini, sambil-sambil kita buat aktiviti. Kan lagi bagus, betul tak? Daripada kita menyendiri kat rumah seorang-seorang, memang tak boleh buat kerja. Okay. So, bila duduk dalam virtual office tu, buat apa yang saya ajar ni. Approach orang. Jadi baru seronok ada rasa kerja tu. Okay. Dan yang terakhir tadi, untuk bagi orang kita suka kita tu, dia dah mula suka kita. Tapi jangan lupa, back to point number 2. Benda ni yang paling penting kita kena buat. Kita dah post, kita dah buat posting yang best-best, konsisten.
Tapi janganlah kita post tu kita tak buat benda nombor 2 ni. Sebab kesilapan seorang ejen adalah dia rasa dia dah buat yang terbaik dekat Facebook, dah buat yang terbaik dekat IG. Tapi yang terbaik bagi dia tu adalah dia pergi post dekat Facebook dengan harapan tunggu siapa nak PM aku ni, siapa nak PM aku, tak ada kawan nak insurans. Itu kesilapan dia. Tapi kalau dia back to number 2 tadi, dia dah post and then dia approach orang, akan ada dia punya result. Sebab apa? Ini aktiviti yang kita nak kena tekankan. Approach. Bukan kita post tinggal. Macam tu tak dapat lah. Okay. So, tu step yang ketiga. Dan step yang terakhir sekali, ni step yang terakhir, trust. Bila tadi kita tengok, step pertama kita dah nampak kita punya prospek dan prospek pun dah nampak kita, siapa kita. Dan kita dah mula kenal dia. Okay, kita dah kenal dia, kita dah tegur dia, dah jadi kawan, dia dah mula selesa dengan kita, and then dia dah mula suka dengan kita. Okay, dah mula suka dengan kita, dah nampak kita punya aktiviti apa semua. So, bila dah datang trust, macam mana kita nak tahu trust tu dah datang? Trust tu dah datang bila katakanlah kita boleh post kat Facebook, dia boleh komen. Ataupun kita komen dekat Facebook dia pun boleh reply. Ataupun kita keep hari-hari, kita keep consistent sembang dengan dia dekat story pun dia boleh reply juga, dia boleh layan. Jadi itu dah ada trust. So, bila dah ada trust, cepat-cepat bertindak. Cepat-cepat bertindak tu, barulah time ni kita kena gopoh untuk jadikan dia klien kita. Jadi cara saya apa yang saya buat, bila waktu yang sesuai untuk saya approach orang ni adalah bila dia post gambar anak dia. Dia post gambar family dia dekat Facebook. Itu waktu paling yang sesuai saya nak approach dia. Sebab apa? Bila dia post gambar anak dia, bukan susah kita nak tegur. Saya akan cakap lah, ni boleh juga untuk permulaan story yang katakan you guys nampak gambar anak, itu first korang punya orang kata nak tegur. Jadi boleh tegur terus gambar anak tu, wish, anak kau ni dah besar, berapa umur ? Jadi dia akan bagi tahu anak dia umur apa? Anak aku 6 tahun. Jadi dapat tak kat situ kita sebenarnya dah fact finding dia. Anak dia umur 6 tahun. Jadi terus tanya, kau tak anak ke? Anak kau nak tanya, anak kau ni dah ada medical card ke belum ni? Nak tak medical card? Kau cakap anak kau umur 6 tahun, kau tahu tak harga umur 6 tahun ni murah? Dalam RM60, RM70 je. Kalau term 20 tahun lah, dapat lah. Jadi nampak tak kat situ? Itu waktu yang sesuai untuk kita approach dia. Contoh, kalau katakan dia post gambar family dia, gambar isteri dia, kita bukalah pasal hibah pula. Tapi kena pandai-pandai lah, kena kreatif lah macam mana kita nak approach dia supaya dia tak rasa kita ni macam gopoh sangat nak jadikan dia klien. Kat situ nanti you guys akan belajar lah, sebab saya percaya semua orang dia ada trik dia masing-masing. Ada cara, dah pandai macam mana nak approach orang kan. So yang kedua, bila dah ada trust, action. Dah dapat klien, jangan terus buang. Jangan pakai dan buang. Dapat dan minta referral terus. Bermakna dekat sini, bila kita dah bermain dengan media sosial, bukan kita harapkan 100% closing semua dekat sini. Macam mana pun dia akan back tu method yang lama, macam referral. Sebab apa? Bila kita dah close dia, cepat-cepat minta referral. Sebab saya tak tahulah, mungkin you guys buat minta referral cepat. Macam saya sendiri dulu, saya silap. Saya minta referral bila saya deliver polisi. Bila deliver polisi ni, susah saya nak minta referral. Tapi bila dah close dia, saya akan minta terus time tu. Sebab apa? Masa dia ambil ni, dia tengah ada kesedaran yang tinggi. Jadi siapa yang kita nak minta, memang keluarga terdekat dia dulu. Dan yang terakhir sekali, grow dengan klien. Ni kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita stuck mana nak check case. Macam sekarang ni PKP ni kan, mana nak check case. Tak susah pun. Macam saya, kalau boiler room, kalau phone call saya buat masa PKP ni, saya call klien saya je. Saya cakap, kau apa free ke? Tanyalah khabar dia apa semua. Lepas tu macam mana keadaan kerja dia sekarang apa semua. Lepas tu baru kita masuk pub. Kau ingat lagi tak pasal polisi kau? Apa yang kau ambil dengan aku? Confirm dia cakap tak ingat. Jadi bila dia cakap tak ingat, saya akan terangkan kat dia, tak apalah, alang-alang aku dah call kau ni, kita review sikit polisi kau. Kau tengok ni kau dapat ni. Selama kau ambil dengan aku 4 tahun ni, contoh 4 tahun ni kau ambil dengan aku, kau rasa okey tak dengan protection yang kau ada ni? Kau rasa kau dilindungi tak? Terlindung tak? Secure tak? Kau rasa okey tak? Okey je. Sebab tak ada apa-apa lagi, alhamdulillah. Jadi kalau kau rasa benda ni okey, dah protect diri kau, apa salahnya kalau kau bagilah adik-adik kau kat aku ke, kawan-kawan kau kat aku ke, biar diorang rasa selesa macam kau juga. Jadi benda tu dah start bermain dengan referral balik. Daripada DA yang kita buat dekat Facebook tadi, dia akan back tu method yang lama juga untuk get referral. Jadi kita tak akan rasa stuck, kehabisan prospek, dah sampai tepu, tak tahu mana nak cari klien. So saya rasa tu je kot step dia. Ada apa-apa soalan tak? Ada terbaik. Alhamdulillah. Okey, kita buka untuk soalan kalau ada. Assalamualaikum. Ada soalan dekat chat ni dari Abang Awil. Perlukah buat page
Mana ni? Personal page. Okey. Page apa? FB page ya? FB page. FB Okey. page. Personally Ya, kalau FB tanya page. kalau tanya saya lah. Tanya saya pun pernah buat FB page pada tahun 2016. Dan bila saya buat tu mungkin sebab saya tak belajar. Saya main buat je. Tak ada sipu. Saya buat, saya buka, lepas tu nanti yang PM ni orang Indonesia, Bangladesh. Lepas tu saya macam, rugi lah, buang duit lah benda macam ni. Okay, bagi saya simple. FB page ni nak buat boleh. Tapi jangan kita mengharapkan kita punya sale dekat FB page mata-mata. Jadikan dia sebagai ada orang masuk adalah bonus, orang kata bonus. Tapi macam mana pun, macam saya, memang saya lagi prefer untuk personal Facebook. Pasal apa? Dalam personal Facebook tu semua saya kenal dan dia orang mungkin kenal saya. Dekat FB page ni kadang-kadang kita add orang yang tak kenal. Okay, kalau kita tengok kebanyakan daripada kalau orang katakanlah orang yang kuat dekat FB page ni. Okay, orang yang kuat main dekat FB page ni. Kita tengok komen dia banyak. Sebenarnya komen tu tak ada apa pun. Yang komen tu adalah orang yang nak buat comparison. Dia minta quotation lepas tu dia diam, klik-klik. Betul. Tapi why not kalau kita branding diri kita dan kita go for personal Facebook lagi bagus. Sebab dulu memang setengah orang beranggapan Facebook personal tak payah cerita pasal bisnes, nanti orang lagi. Tapi sekarang dah tak ada dah. Orang lagi suka. Sebab kita, sebab tu saya cakap jangan post ataupun menantangkan benda yang apa orang kata melibatkan pasal menjual sangat, jangan. Tapi banyakkan bagi awareness dekat orang ataupun aktiviti kita. Kalau close case ke apa semua, tolong post kat Facebook. Sebab apa? Orang kat luar tu perhatikan kita. Apa hal dia ni banyak sangat orang ambil insurans dengan dia ni? Bagus sangat ke dia ni? Lepas tu dia tengok pula achievement kita. Oh, patutlah Mamat ni banyak achievement. Patut orang ambil dengan dia. Faham tak? Dan sebenarnya FB page ni bagi saya, contohlah saya tanya, okay, Arizwan saya tanya, Arizwan, katakanlah saya ada FB page, awak bukan ejen, and then awak nampak saya punya posting, awak berminat nak ambil insurans. Awak akan ambil dengan saya ke ataupun awak pergi cari kawan-kawan awak yang jadi ejen? Cari kawan-kawan. Betul. Sama je. Kan? So bagi saya boleh benda tu nak buat untuk dapat market yang lain selain kenalan-kenalan kita. Okay? Tapi jadikan benda tu sebagai bonus, bukan kita fokus dekat situ 100%. Okay. Macam saya lah contoh. Katakanlah kita spend dekat FB page sebulan katakanlah RM100. Okay, ataupun RM200. Ada ke sampai RM100? Saya tak pernah main benda tu. Ada. Biasa FB ad. Ada. 1000 pun ada, betul. Daripada saya modalkan banyak macam tu, bukan saya kata siapa yang main teruskan main lah. Ni saya punya perception lah, apa yang saya rasa. Daripada saya modal 500 untuk FB page sebulan, 500, baik saya pergi approach saya punya kawan-kawan saya bagi diskaun kat dia. Settle masalah. Dah confirm dia kawan. Dah confirm dia ada trust dengan aku. Dan aku dapat mudahkan urusan dia. Bagi diskaun kat dia, dia pun happy. Betul. Tapi terpulang pada masing-masing lah. Terpulang pada masing-masing. Sebab kadang-kadang tak semua orang dia kuat dekat Facebook. Friend dia tak ramai. So dia kena pergi kat FB page. Okay. Jawab soalan Okay, jawab bang. Okay bang, ni soalan lagi dari mesej. Berapa lama kita build relationship dengan klien atau prospek? Berapa lama tempo untuk reach out, tanya kabar dan terus masuk tentang awareness terkapul? Dia depends pada prospek kita tu. Depend pada prospek kita tu, kita tengok adakah dia mula selesa dengan kita ataupun tak. Mungkin kadang-kadang ada yang cepat seminggu, 2 minggu. Mungkin ada yang sebulan, mungkin ada yang 3 bulan. Okay. That's why saya cakap tadi, kita kena jadikan dia kawan kita dulu. Sebab tu saya cakap benda ni proses. Benda ni proses, tapi kalau kita buat banyak, proses tu dia akan jadi banyak, panjang dan kita punya tuai tu lagi banyak. Okay, kalau kita rasa dah geram sangat bulan ni tak ada close lagi kan, aku dah buat tak dapat lagi, tak payah tunggu lama-lama. Biar hilang prospek tu tak apa. Jangan aku hilang motivation. Jadi approach dia terus. Hilang prospek, kita boleh cari prospek lain, boleh add orang lain. Tapi hilang motivation, susah nak dapat balik. Okay. Betul bang, betul. Kalau dah geram sangat, tapi janganlah hari pertama tu terus approach. Jangan. Seminggu tu, seminggu aku dah geram sangat ni, dia dah okey dengan aku ni, terus dia approach. Okay. Kalau hari pertama approach, memang terus hilang prospek terus. Hilang, lari bang, lari. Lari. Habis ada soalan? Ya bos, mau tanya. Ya bro, saya. Sebab saya ingat bro pernah share last year pasal rekrutmen, mostly bro punya team ialah di kalangan orang-orang muda. Betul? Betul. Memang cari ejen yang muda dan inilah. Dan kalau boleh share tips
adakah rekrutmen dibuat melalui FB juga? Dan macam mana kalau buat dari itu? Okey, kalau tanya saya tadi, saya ada cerita tadi awal tadi masa you guys belum masuk lah. Adalah 2-3 orang tadi kan. Dia tanya macam mana buat rekrutmen, saya cakap yang pertama paling mudah adalah rekrut 100 klien terawal kita. Tu benda yang paling mudah. Sebab apa? Dia orang ni dah ada trust dengan kita. Dia orang ni lah yang mula-mula sokong kita awal-awal kita jadi ejen. Jadi dia nampak perubahan dalam hidup kita, why not kita datang, bukan kita nak berlagak dengan dia. Tapi kita datang dekat dia sebab kita nak bantu dia untuk tambah income. Untuk tolong dia jadi macam kita juga. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya punya approach untuk BOP ni sama macam kita buat sale. Sama. Okay. Dan juga saya punya ejen sebenarnya adalah semua existing client, ejen-ejen saya tu. Dan dia orang ni datangnya daripada collection yang saya buat dengan dia orang every month. Okay, sebab apa? Selalu yang kita fikir, bila kita dah buat direct debit, satu benda yang best sebab kita fikir, tak apalah, ini mesti payment cantik je ni, dah direct debit, credit card. Tapi bila masa kita nak sembang dengan dia orang, tunggulah bila tak ada kena potong payment tak kena potong, baru kita cari dia orang. Betul? Tapi apa yang saya buat adalah, saya punya collection every week saya buat, setiap minggu saya buat. Every week. Macam mana saya remind saya punya klien adalah dengan cara macam mana kita dapat reminder daripada bank. Okay, contoh, Assalamualaikum, jangan lupa sila buat payment sebelum mulai bulan ni supaya polisi enforce sekarang. Tulis apa yang banyak macam bank. Jadi ayat tu ayat formal, bukan jadi macam kita buat collection. Bro, kau belum buat payment lagi ni. Nanti buat ya sebelum mulai bulan. Benda tu tak best. Jadi saya buat macam ayat yang agak skema macam bank buat. Okay, jadi saya akan remind every week saya buat. Okay, every week saya buat, tak kisahlah dia pakai direct debit ke, dia pakai cash ke, dia bayar sendiri ke, tak kisah. Saya akan keep remind sebab ayat bawah sekali tu dah tulis lah. Kalau anda dah buat bayaran, sila abaikan mesej ini. Jadi bila dia dah baca benda tu, dia akan reply kan. Jadi bila dia dah reply, saya akan communicate dengan dia juga. Dia kata, bro, okay, thank you, ingatkan. So dia kata thank you, ingatkan, janganlah stop conversation. Start conversation terus tanya, okay, thank you, aku nak tanyalah Lalang ni, kau sekarang kerja kat mana? Bang, mana start communicate dengan dia balik. Start conversation dengan dia balik. Okay, dan bila benda tu saya dah buat, setiap kali dalam conversation saya dengan prospek ke, dengan kawan-kawan ke, dengan orang tak kenal ke, saya tak kata tinggal hujung tu. Sebelum orang kata nak say goodbye, saya akan cakap, tak nak ke jadi ejen, jom lah jadi ejen. Mesti dia akan jawab, tak apalah, nanti dulu aku rasa aku tak ready lagi. Okay, tak apalah, no problem. Okay, Assalamualaikum. Tapi minggu depan tu saya akan PM dia lagi, ataupun bulan depan saya akan remind payment lagi kan. Jadi bila dia reply, sembang, ayat ujung tu, jom lah jadi ejen. Kau ni asyik ajak aku je. Alah, aku ajak je, jom lah. Nak tak nak? Dia kata, nantilah aku tak nak fikir lagi. Tapi kalau kita dah repeat benda yang sama, agak-agak dia nak tak satu hari nanti? Benda ni kita nampak macam susah, tapi sebenarnya simple je. Keep ajak orang. Keep approach orang. Tu je benda dia. Jangan orang kata jangan give up. Approach lagi, dia kata, dah aku tak nak jadi ejen. Aku tak nak make sure dengan kau. Kau jangan kacau aku. Baru kita stop. Sama macam kita nak minta referral ataupun prospek ni kawan kita yang tak pernah ambil insurans, tak pernah ambil polisi apa-apa dengan kita. Cakap je dengan dia, bila ambil polisi dengan aku? Ambil lah. Dia kata tak nak, nantilah, nanti aku fikir. Bulan depan kan katakan ada sembang-sembang ni kan, kat story ke apa kan. Bila nak ambil insurans dengan aku? Ambil lah. Selagi dia kata tak, jangan kacau aku, selagi tu kita tanya. Sebab kadang-kadang bila kita tanya tu, mungkin dia ada kesedaran time tu. Dia nampak ada event yang berlaku depan dia, ada musibah yang berlaku. Time tu terdetik hati dia nak ambil. Sebab apa? Kalau kita tak konsisten, time tu lah kita akan sakit hati. Sakit hati bila kita nampak dia post kat Facebook, ejen lain yang dapat dia. Memang kita sakit hati. Betul? Ya kak. Macam mana Alfian boleh down balik apa yang kita kacau di Facebook tu? Macam mana? Kadang-kadang kan kita macam mana kita track down orang yang kita sudah track. Okay. Track macam kita dah approach orang A ni. Lepas tu macam kita macam kita nak tahu yang selepas kita baru approach dan kita tidak bolehlah selling terus tapi kita bagi gap kan betul. Kita approach 30 orang sehari, so number ni besar. So macam kita buat tracking tu, adakah ada cara ataupun just memang gamble? Okey, kalau akak tanya saya lah. Kalau akak tanya saya, kalau akak boleh buat tracking, akak buat. Tracking tu saya bagi idea lah. Tracking dia dengan cara akak nampak, okey dia ni bakal boleh, dia punya feedback dia bagus. Dan akak rasa dia ni boleh jadi prospek akak. Akak masukkan nama dia dalam shooting list. Sebab saya tak buat tracking. Saya memang jenis seorang yang tak pakai buku. Saya memang walaupun ada BSM memang saya tak boleh nak pakai terang, saya cakap saya tak kerti pakai BSM.
Saya jadi approve gamble, masuk. Saya jadi macam tu. Dan apa yang saya buat? Kenapa saya memilih platform Facebook dan IG untuk communicate dengan orang? Sebab bila kita buka Messenger tu, kita buka nama dia, kan dah ada keluar conversation kat situ. Betul. Jadi kita akan ingatlah, okey aku pernah approach dia ni, kan ada tarik kat situ. Jadi dulu waktu sebelum saya masa zaman jadi ejen tahun kedua, tahun ketiga, kadang-kadang saya stuck nak kerja kes. Nak kerja kes mana? Nak cari lagi 2 kes ni nak kerja kontes. Okey. Apa yang saya buat adalah kadang-kadang kita terlupa tahun-tahun sebelum tu yang kita pernah approach orang, scroll balik Messenger kita, scroll balik WhatsApp kita kat bawah tu. Kadang-kadang mungkin 2 tahun lepas kita pernah approach dia tak nak, tapi tiba-tiba kita approach tahun ni, kita bagi diskaun lah tu, dia nak, kita tak tahu, betul. Jadi kelebihan dekat media sosial ni, dia dah ada history dalam tu. Tapi yang mana kita rasa dia ni berkualiti, boleh jadi prospek aku, kita nampak masuk dalam BSM, shooting list kita. Okay. Alright. Ada soalan dalam chat ni. Ya. Si diskaun macam mana tu tuan? Apa soalan ni? Kasih diskaun. Mungkin tadi Alfian ada share. Si diskaun? Oh, kasih diskaun. Bagi kasih diskaun ni semua orang pandai ke tak? Kasih diskaun ni. Bagi diskaun. Kau ambil dengan aku hari ni, tak apalah aku bagi kau 50% janji kau ambil hari ni. Kenapa aku bagi kau diskaun ni? Sebab apa? Sebab kalau aku tak bagi diskaun sampai bila kau tak ada protection, kau ni kawan aku. Kan apa-apa jadi kat kau, aku rasa bersalah. So daripada kau tak nak ambil, baik aku bagi diskaun, tak apalah, janji kau ambil. Nampak ayat dia? Ayat santai lah. Okay. Ayat santai. Okay. Ada yang tanya lagi dalam ni. Ini about motivation lah. Okay. Apa yang keep you motivate masa first time, part time dulu, then mungkin boleh develop apa yang boleh motivate yang masa jadi part time dulu tu, keep motivate yang masa jadi part time dan tiba-tiba sekarang ni boleh jadi full time sudah. Okay, saya rasa semua orang yang dah full time melalui benda yang sama, fasa yang sama. Okay, bila terjun ke full time ni daripada part time, kita akan rasa bukan demotivate lah, kita rasa goyang, rasa takut. Okay. Tapi selama saya dalam industri ni lah, apa yang saya nampak selama saya dalam industri ni, benda yang boleh motivate saya adalah close case. Itu je saya boleh cakap. Benda yang boleh motivate saya adalah close case. Sebab apa? Daripada saya start full time sampailah sekarang, bukan saya nak kata saya bagus tak. Ramai lagi orang kat luar tu bagus. Tapi ada bagusnya saya ni, satu mindset yang saya pegang daripada dulu, every time sharing, Isnin, Rabu, Jumaat, mesti aku ada case. Aku tak boleh tak ada case. Die-die-do katakanlah besok dah hari Rabu, tak ada case lagi. Hari ni Selasa. Jadi kena fikir macam mana nak close case. That's why tadi kalau kita boleh grow dengan klien kita sangat mudah. Kadang-kadang orang ni, katakanlah orang ni saya jumpa prospek ni gaji dia besar. Kita tahu dia boleh ambil, katakanlah ambil RM200, RM300. Saya takkan close dia RM200, RM300. Saya close dia RM50 je. Saya close dia RM1 je. Sebab apa? Sebab saya nak dia ambil dengan saya dulu dan dia ni jadi klien saya dulu. Bila dia jadi klien saya akan berkawan dengan dia, dah build trust dengan dia, lagi mudah untuk saya approach dia. Polisi yang satu lagi besar. Mungkin take time untuk setahun lagi saya dapat close dia besar. Tapi kita nak dia ada rasa trust dengan kita dulu. Maknanya dia dah jadi klien, senang kita nak sembang pasal terkapur dengan dia. Okay. Jadi kalau tanya saya soalan tadi tu, macam mana nak keep motivate diri kita adalah dengan cara kita mesti close case every week lah minimum. Every week mesti ada. Mesti ada. Jangan tak ada. Kalau tak ada tu memang ada masalah. Memang kita tak buat kerja. Sebab saya takut, macam saya cakap tadi, saya hilang klien tak apa, hilang prospek tak apa. Aku kalau hilang motivation, aku nak datang balik tu susah. Memang susah. Sebulan tak ada case, nak comeback balik memang susah. Jadi tak nak cari. Dan platform paling mudah tu Facebook. Tegur je ramai-ramai orang. Buat je, mesti dapat. Kan? Alright. Maksudnya kena jaga momentum lah kan? Betul. Alright. Ada lagi soalan? Allah, masa macam cepat. Oh, dah pukul 3, sekejap lah. Ada soalan sini, pengalaman from zero to hero, mungkin boleh kongsikan sedikit. Pengalaman from zero to hero. Zero to hero, okey. Pertama satu je lah. Saya nak pesan pada semua orang, okey. Macam mana hebat pun kita, macam mana pandai pun kita kena keep belajar dengan orang yang kita nampak lagi pandai pada kita. Sebab power kita, sehebat mana kita pun, ramai lagi yang lagi hebat pada kita. Memang ramai. Dan saya sarankanlah kepada semua orang ni, okey, pada semua orang bila korang dah ada ilmu apa semua, jangan nak lukik, nak share dengan kawan-kawan, dengan junior-junior. Share je apa benda yang dah ada. Okey, sebab kadang-kadang kita rasa benda tu macam
Rugilah kalau bagi diorang ilmu ni, nanti diorang buat, diorang lagi jadi top pada aku, tak boleh. Tapi sebenarnya lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Saya senang cerita macam ni lah. Kalau orang telefon saya tak pernah tak bagi tahu. Kalau orang PM saya tak pernah bagi tahu, saya akan bagi tahu apa yang saya buat. Walaupun benda ni sebenarnya simple, saya percaya semua orang buat apa yang saya buat ni. Tapi mungkin masalah dia tak jadi disebabkan apa? Yang pertama, dia tak konsisten buat. Okey. So memang itu masalah dia. Dia tak konsisten buat dan dia tak percaya benda ni boleh ada result. Memang akan ada result. Tapi memang kena konsisten benda ni. Kalau katakan hari ni kita buat, besok kita tak buat, confirm besok kita tak buat. Ada sama macam kalau kita pergi gym ataupun kita jogging. Hari ni kita jogging semangat, besok jogging. Tinggallah hari ketiga tu kita miss tak jogging. Confirm hari keempat pun tak jogging juga, sama juga. Betul? Jadi memang kena paksa diri. Dan saya nampak benda ni waktu PKP ni memang waktu yang terbaik, sebab walaupun masa awal-awal tu government announce yang lockdown pada bulan 3 tu, saya dah rasa macam aduh, dah lockdown ni, masak bisnes kita ni macam mana kita nak buat sale ni, ada ke increment lepas ni. Okey. Tapi sebenarnya nak dijadikan cerita, bulan 4 masa lockdown tu, bulan 3 ke 4 tu saya boleh ada 48 polisi. Saya rasa macam wow, macam seronok lockdown ni. Tu saya cakap, kadang-kadang kita ada meeting dengan kawan-kawan, dengan leader apa semua kan. Saya dengan leader MJK apa semua, saya cakap tak apalah, biarlah lockdown ni sampai 2025. Lockdown tu maknanya kita boleh keluar lah, biar kita structure office ni sampai 2025 pun tak apa. Aku seronok dengan benda ni cakap kan. Pasal apa, duduk rumah, bukannya saya duduk rumah ni saya duduk tengok TV, melayan anak sangat, tak ada. Tapi saya banyak habiskan masa dekat saya punya laptop ni. Kalau katakan malam Zoom dengan ejen-ejen apa semua, memang pukul 12, pukul 1 baru habis. Kadang-kadang tak ada buat apa, saya buka je Zoom pukul 10 kan. Pukul 10 panggil lah kawan-kawan, siapa free jom masuk. Nanti ada je masuk. Ada je masuk. Sebab kita nak berada dalam mood kerja. Kita nak jumpa kawan-kawan kita balik. Sebab kita tak boleh nak lepak kawan-kawan minum lepas sharing. Macam dulu, tak boleh dah. Tapi kita boleh minum dekat Zoom je. Okay. So no, try lah buat. Mana korang ada buddy-buddy ni, seorang tolong volunteer, buka lah satu Zoom channel ni, buat aktiviti bersama, set 2 jam. Buat. Kalau tak tahu Zoom ni, memang Zoom ni dia boleh sejam je. Lepas 40 minit, lepas tu dah habis kan. Modal sikit, beli dekat Shopee, bawa RM28 sebulan. Unlimited. Terbaik. Okay. Terbaik. Okey bang, soalan kita yang terakhir lah. Jam sudah menunjukkan jam 3. So soalan yang terakhir daripada ni chat, kita tengok. Macam mana nak follow prospek yang kita dah bagi quotation tapi diam saja? Macam mana? Bagaimana nak follow up prospek yang kita dah bagi quotation tapi diam saja? Okay, that's why saya cakap tadi ya. Bermain dengan media sosial ni, story, posting. Okay. Make sure prospek tu mesti save number kita. Sebab kadang-kadang bila buat phone call, katakanlah call stranger, katakan dia tak berminat sekalipun, kita minta dia save kita punya number. Sebab apa? Bukan kita nak kacau orang dekat story je, bukan kita nak kacau orang dekat Facebook je. Tapi kita nak bagi dia nampak juga kita punya story. Okay. So apa yang kita boleh buat? Bagi orang yang kita dah buka quotation, just call, buat phone call time boiler room, buat phone call, sembang-sembang biasa je. Tak payah cerita pasal quotation tu dulu. Sembang biasa yang seronok pasal isu semasa ke apa ke, sembang-sembang. Dan nak end of conversation tu barulah cakap, bang, kejap bang. Saya baru teringat, macam mana quotation tu bang? Hari tu punya quotation bang, okey tak bang? Abang dah tengok belum? Saya lupa bang, betul bang, saya lupa sangat nak tanya abang. Ni alalang dah call abang ni, saya tanya boleh tak? Nampak tak macam kita dah sembang dengan dia? Lepas tu kita buat macam lupa, baru kita masuk. Faham tak? Betul. Terbaik bang. Faham? Tapi memang kena by call. Jangan WhatsApp. Tolong jangan WhatsApp kalau nak follow up pasal benda yang kita dah open pada klien. Kalau WhatsApp dia akan blue tick je. Call, sembang, buat masuk. Macam tu je. Terima kasih. Terbaik bang, terbaik tipsnya. Okey, alhamdulillah masa telah mencemburui kita. Jam 32 minit sudah untuk kita kena tutup majlis kita hari ini. Cuma sebelum tu saya menjemput dulu kita punya Tuan Manager Pak Lah untuk wrap up. Boleh insyaAllah. Baik. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua rakan-rakan di MG Sabah dan saya rasa pun ada juga di MG lain. So pertama sekali kita berbesar hatilah dengan kehadiran kita punya speaker kita lah pada petang ni, walaupun dalam keadaan macam mengantuk petang-petang ni kan. So terima kasih lagi sekali UM Alfian. Terima kasih Pak Lah, sama-sama. So saya ingat lagi tahun lepas pun kita ada jemput beliau juga dalam sesi yang sama saya rasa.
So itulah seperti Alfian share dengan kita semua tadi.